Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kita pada hari ini boleh rujuk muka surat 107, muka surat 107 atas tajuk nifaq, atas tajuk nifaq. Seratus 106 hingga 107 insya-Allah. 106 hingga 107. Kita perhatikan gambar ni. Tajuk ni tajuk nifaq. Apa dia nifaq ni? Perhatikan dan fikirkan. Okey, muka surat 106 ni cerita berkaitan akibat suka menipu, akibat suka menipu. Dalam ni ada gambar-gambar untuk kita perhatikan. Ni ada seorang budak, lepas tu adanya sekumpulan kambing di sini. Kemudian di sini gambar nampak macam ada mentol ni, mana dia dapat idea. Dia ada satu idea, dia nak ada rancangan lah. Rancangan dia, ni dia antara rancangannya, dia sedang minta tolong ataupun menjerit minta tolong, nyatakan adanya sang harimau. Ada sang harimau untuk membaham kambing-kambing dia. Kemudian orang kampung pun ataupun penduduk kampung di situ yang mendengar perkikan ataupun jeritan tadi datang bertanyalah, mananya harimau. Dia sebut tak adalah di sini dalam gambar ni. Harimau tu tiada, dia hanya bersenda ataupun hanya bergurau, ataupun dia tipu saja, bukan ada harimau. Maka pada satu hari datang sungguh, keesokan harinya atau hari yang lain datang sungguh sang harimau membaham kambingnya, makan kambing ni betul-betul. Kemudian dia pun minta tolong pada orang lain, orang kampung, untuk minta bantuan. Akhirnya apa yang terjadi? Kerana dia pernah menipu orang kampung, maka akhirnya orang kampung membiarkan sahaja jeritan ataupun perkikan minta tolong daripada seorang budak itu, kerana mereka menganggap ini hanya tipu daya ataupun hanya muslihat ataupun hanya gurauan budak itu tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Siapa yang rugi? Dia yang rugi. Kerana apa? Kerana menipu. Ni akibat suka menipu. Akhirnya dia yang rugi. Maka disebut sini, apakah akibat yang diterima oleh penggembala kambing tersebut? Jawapannya, dia rugi. Dia rugi. Antara yang lain, dia sudah tidak dipercayai oleh orang kampung kerana dia suka menipu. Baik. Apa yang kita nak belajar hari ini? Ini dia bersangkut paut dengan cerita di atas, iaitu bab nifaq. Nifaq. Maka nifaq tu apa dia? Kita teliti dan fahami maksud nifaq. Nifaq itu apa dia? Baik, ini dia maksud nifaq. Nifaq bermaksud menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Saya ulang. Nifaq bermaksud menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Zahir ni memperlihatkanlah ataupun melihat kita ni orang yang beriman. Dalam masa yang sama adanya kekufuran dalam diri kita. Kita menyembunyikan kekufuran. Ataupun di luar kita nampak macam baik, tapi rupanya di dalam hati kita, dalam diri kita adanya perbuatan yang tidak baik. Itu makna nifaq. Apa hukum nifaq? Apa hukumnya orang yang begini, menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran? Kita tengok jawapannya. Hukum nifaq ialah haram. Bila sebut haram, tak boleh buat lah. Hukumnya haram. Kerana Allah memberikan ancaman terhadap golongan munafik. Nifaq ni sifatnya, perbuatannya. Orang, kita panggil orang itu orang yang munafik. Kenapa panggil munafik? Kerana dia ada sifat nifaq. Sifat nifaq ni dapat dia tunjukkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Itu kita sebut orang yang munafik. Nampak
baik, tapi sebenarnya adanya kejahatan di sebalik kebaikan tersebut. Hukumnya haram. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Saya ulang. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Surah An-Nisa ayat 145. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang munafik, orang-orang yang ada sifat nifak tadi, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah daripada lapisan neraka ataupun lapisan api neraka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah daripada lapisan api neraka. Artinya, orang munafik ini duduk betul-betul dekat dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda Allah cukup marah terhadap orang yang munafik ini, orang yang berlakon ataupun orang yang menipu ini. Dia suka berpura-pura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan ciri-cirinya dengan jelas, iaitu ciri-ciri orang munafik ni ataupun ciri-ciri orang yang ada sifat nifak ni dengan jelas. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda munafik itu ada 3. Tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila bercakap dia berdusta. Ni. Apabila bercakap dia berdusta. Itu sifat orang munafik. Seperti cerita di atas tadi. Bercakap tapi tipu. Dusta ya. Dusta tu tipulah. Apabila berjanji dia mungkiri. Yang kedua, sifat orang munafik atau ada salah satu ni disebut sebagai orang yang munafik. Apabila berjanji dia mungkiri. Bila kita berjanji dengan orang sekian-sekian hari mungkin kita nak jumpa, kemudian kita mungkiri. Itu salah satu sifat ataupun ciri-ciri orang yang munafik seperti mana yang Nabi bagi tahu dalam hadis ni. Sifat yang ketiga, apabila diberikan sesuatu amanah dia khianat. Apabila diberi sesuatu amanah dia khianat. Amanah ni tanggungjawab lah. Contohnya kita menjadi ketua kelas, kita menjadi penolong ketua kelas, kita menjadi pengawas, kita menjadi pengawas pusat sumber. Diberi amanah untuk melakukan sesuatu tanggungjawab, tapi kita khianat. Khianat mana kita tidak laksanakan amanah tersebut. Maka itu termasuk di kalangan orang yang munafik seperti mana yang Nabi sebut ini. Maka mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini, apa yang kita belajar hari ini dapat memberi kesan pada jiwa kita, diri kita untuk berubah menjadi orang yang baik. Disebut sini kita wajib menepati janji dalam masa yang sama. Munafik ini siapa? Seperti mana Ustaz dah sebut tadi, iaitu orang yang memiliki sifat nifak. Sifat nifak tu apa dia? Kita dah sebut tadi. Menzahirkan keimanan, menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Itulah dia nifak. Pengukuhan, tugasan untuk kamu apa dia? Pertama, Ustaz nak kamu cari maksud nifak. Apa itu nifak? Kemudian, apa hukum nifak ini? Dan yang ketiga, sebutkan dalil berkaitan nifak berserta dengan maksudnya. Dalil ada 2 sini kan. Dari Al-Quran pun ada. Dari hadis Nabi pun
Dia pilihlah salah satu, maka berserta dengan maksudnya. Itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.